Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Dr. Mahyudin. Hari ini kita bertemu lagi dalam perkongsian saya. Apa yang kita akan bincang hari ini ialah mengenai ganglion. Ganglion. Apakah itu ganglion, tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Ganglion ni, tuan-tuan dan puan-puan, adalah satu masalah yang agak kerap berlaku, iaitu di mana kebanyakan pesakit didatang dengan benjolan, ya, benjolan pada sendi, sama ada bahagian belakang atau di bahagian depan. Ya, benjolan ni dia biasanya kecil saja, tidak menyakitkan, cuma kadang-kala dia menimbulkan kerisauan pada pesakit. Yang takut kali ini mungkin satu kanser. Ya, jadi untuk tuan-tuan puan-puan sekalian, ganglion sebenarnya ialah bukan kansernya, ia satu ketumbuhan yang dipanggil benign growth, iaitu ketumbuhan yang bukan kanser. Kenapa ganglion berlaku? Ganglion berlaku ialah disebabkan, mengikut teori, ialah apabila berlaku kelemahan pada kapsul sendi. Ya, kapsul ialah satu lapisan yang melapisi sendi, yang apabila berlaku kelemahan pada sendi tersebut, dia menyebabkan cecair daripada sendi terkeluar, ya, menonjol keluar. So jika kelemahan itu berlaku pada bahagian belakang sendi di sini, so maka benjolan tu berlakulah pada bahagian belakang ni. Namun jika berlaku pada bahagian depan, ya, maka berlakulah benjolan pada bahagian pergelangan tangan di bahagian depan di sini, ya. Jadi seorang pesakit saya hanya kecil saja, berukuran dalam 1 sentimeter kali 1 sentimeter. Ia tidak menyakitkan, ya, dan pesakit ini datang kerana ketidakselesaan, ya. Dia merasa tidak selesa, lenguh, dan datang untuk mendapat nasihat daripada doktor lah, untuk tahu apakah sebenarnya masalah yang berlaku. Okey, jadi soalan yang biasa orang tanya, macam mana nak rawat masalah ganglion ni, kan? Okey, jadi rawatan ganglion ni kita boleh bahagikan kepada dua, ya. Satu, dengan pembedahan, dan yang kedua tanpa pembedahan. Jadi bila kita nak buat pembedahan dan bila kita boleh rawat tanpa pembedahan. Jadi jika anda datang ke hospital, kita akan bincang, ya. Biasanya memang tak perlukan pembedahan. Kalau kecil saja, ya, anda tak menjadi masalah kepada anda, biasa tak perlu buat apa perawatan, ya. Kita boleh lihat saja, kita panggil observant therapy. Kita bagi follow up dan tengok jika ia menimbulkan masalah di kemudian hari. Namun begitu, kita boleh lakukan pembedahan. Bila kita perlukan pembedahan, ada beberapa keadaan di mana kita lakukan pembedahan. Yang pertama, kalau ia menyebabkan, kita panggil pressure effect, maksudnya ada tekanan kepada struktur di sekeliling pergelangan tangan tu, ya. Jika menyebabkan anda lenguh atau sakit, ya, atau mengganggu pergerakan sendi anda tak boleh buat kerja harian anda, tak boleh nak buat kerja tugasan anda di tempat kerja dan sebagainya, atau dia menyebabkan tekanan pada saraf, ya, menyebabkan tangan jari anda menjadi kebas atau menekan pada salur darah. Jadi kes-kes sebegini kita boleh buat pembedahan, ya, untuk buang ketulan ataupun benjolan yang kita panggil geguli ni ataupun ganglion ni. Jadi benda ni boleh dibuang. That's the stop. Story on this side. Biasanya lagi tak stok ni. Kalau ikut Mr. Yusof kena lagi. Dia tak lagi. Saya selalu tak. Dia tak lah. I pun biasa tak. Tapi kalau dah jadi macam ni, kalau recurrent dan better. Recurrent I think better lagi je lah. Ni macam ada ni lah. Ada one satu. Tu mungkin the last time dia take it lah. Boleh minta samping tu. Itu kita ambil gelatinous letak sini ke? Tak lagi nampak. Tak ada gambar kat sini. Gambar tu.
Dah tak nampak dah. Kecil je benda ni. Okey. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa kita boleh sedut ya, sebab di dalam ketulan atau benjolan ni ialah cecair sendi. Jadi kita boleh sedut cecair tu buat keluar kita boleh keluarkan cecair tu. Namun begitu risiko untuk benjolan ni berlaku kembali agak tinggi ya, boleh dikatakan 50% boleh jadi kembali. Jika kita selepas pembedahan ada risiko ya, tetap ada risiko benjolan ni kembali terjadi ya. Bagi ketulan bahagian pergelangan tangan ya, di bahagian bawah ni, risiko untuk dia kembali terjadi semula adalah sekitar 5 ke 7% ya. Namun jika bahagian belakang tangan kita ni bahagian dorsum, risiko untuk terjadi kembali adalah antara 1 ke 5% ya. Biasa kenapa dia jadi kembali? Dia jadi kembali dalam kebanyakan kes ialah kerana berlaku kelemahan pada kapsul ya, di tempat asal ganglion yang telah dibuang, maka dia terjadi kembali ya. Kadang-kadang ada juga kes di mana dia tidak dapat dibuang secara habis ya, semasa pembedahan tersebut, kerana kadang-kadang apa yang terjadi ialah kapsul ataupun ganglion terlampau dalam ya, terlampau dalam. Apabila kita melakukan pemotongan, dia tidak dapat dibuang sepenuhnya, maka ini menyebabkan ganglion tu berisiko untuk kembali terjadi. Okay. Jadi kalau anda ada masalah ni, saya nasihatkan anda segera ke hospital. Sebab apa? Kerana kita kena pastikan adakah betul apa yang anda alami ni ganglion atau tidak. Antara diagnosis lain yang mungkin boleh datang dengan masalah sebegini, kadang-kadang ada ketumbuhan lain macam-macam ketumbuhan lain, contohnya sebaceous ataupun sel lemak, kita panggil lipoma ya. Kadang-kadang ada juga kes-kes di mana ia boleh yang kita kena pastikanlah bukan kanser ataupun kuman TB ya, kuman batuk kering. Jadi ataupun jangkitan kuman yang lain pada pergelangan tangan. So, kes-kes yang macam ni anda perlu datang ke hospital untuk kita periksa. Pastikan dulu apakah diagnosis anda ya. Dan daripada diagnosis tersebut, insya-Allah kita boleh bincang apa rawatan seterusnya.